Assalamualaikum. Ibu-ibu, bapa-bapa, datuk-datuk, nenek-nenek, pakcik palung, pak ngah-mak-ngah, kakak-kakak, abang-abang, dan adik-adik yang pakcik hormati sekalian. Jadi hari ini tadi saya nak buka bab makni. Bab makni tadi pakcik mangah, datuk nenek, pak long mak long, adik-adik semua tolong tengok betul-betul. Saya ajak satu persatu nah. Bukan saya ajak, saya menyampaikan. Salah cakap, minta maaf nah. Saya menyampaikan dalam perkara agama ni tadi bab makni. Makni tadi ibarat kata dalam bahasa Melayu huraian ni tadi lebih kurang kata makna. Makni tadi ibarat makna. Setiap satu sifat tadi ada makna. Kenyit mata pun dia jadi, hambak mulut sikit boleh jadi, buat muka sikit boleh jadi. Itu dia kata sifat makna. Terlalu besar bagi kita. Jadi saya nak abang tadi, sebelum saya tunjuk tadi, saya tak lekat benda-benda hijau ni kat papan hitam. Ha ni saya tak lekat. Saya buka bawah ni saya tak lekat. Saya tunjuk saya abang nama. Saya goreng kat papan hitam satu-satu. Saudara tolong tengok. Yang kata sifat makni tadi bagi kita cukup penting. Memang cukup penting bagi kita. Semua hidup kita, ya. Jadi saya harap tadi apa yang saudara dah tengok, dah teliti tadi, tolong fikir pelan-pelan. Jangan gopoh-gopoh. Fikir pelan-pelan. Hari ni tak dapat fikir, besok. Besok tak dapat, minggu depan. Kita kena fikir. Apa yang Pakcik cakap tadi, fikir satu-satu. Masuk ke tak masuk? Kalau tak masuk, tak payah belajar. Kalau masuk, sama-sama lah kita belajar. Jadi Pakcik harap menyentuh saja pada adik-adik. Adik-adik tak apa, dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Apa Pakcik nak cerita, dengar saja. Nanti adik dah besar besok, umur 18, umur 20, umur 30 besok, baru adik boleh faham satu persatu nah. Jadi bukan kata adik-adik tadi tak boleh dengar, tak boleh dengar. Dengar saja untuk menambah pendapatan. Yang kita dengar tadi bukan kata kosong, ya. Jadi harap-harap begitu nah. Baik. Saya nak ajar yang pertama tadi. Saya pun tak mau bercakap buang-buang masa, tak mau. Saya buka terus saya cakap. Minta maaf lah nah. Buat cakap ibu tengah-tengah ni kot. Saya duduk kat sini. Kalau mengikut daripada pelajaran kami tadi, wujud kita bakar ni sampai 20 tadi. Dia buangkan 20 tadi, dia ambil 7 sifat makni. Paturan kami belajar tadi, dia samak dulu. Samak, basar, kalam. 3 dulu. Lepas tu baru kudrat, iradat, ilmu, hayat. Faham lah? Baik, saya cakap. Pelajaran yang Pakcik belajar. Yang saya ajak dengan saudara tadi, pelajaran yang Pakcik belajar. Bukan kata Pakcik pergi belajar tempat lain. Tok guru sana, tok guru sini, sampai 5, 6, 20, 30, 40 tok guru, tak ada. Pakcik belajar satu guru saja. Yang Pakcik last, Pakcik jumpa, ini satu guru saja. Satu guru yang boleh mengajak Pakcik dunia dan akhirat. Yang Pakcik teroka, Pakcik kaji betul. Rupanya ini ilmu tempat di sini, tempat yang Pakcik belajar tu memang betul. Tak ada dakwa-dakwi lagi dah. Minta maaf nah. Jadi, baik. Yang pertama kita keluar sifat basar. Samak dulu lah. Samak artinya mendengar. Samak lah, mendengar. Baik. Kalau yang terlepas tadi Pakcik bubuh kat papan hitam. Ni gambar ni, gambar patung ni. Gambar patung Pakcik drawing lah. Tu anak Pakcik drawing. Pakcik tak kenal. Tapi tak apa. Pakcik cerita satu-satu. Okey, kita ambil samak dulu. Pendengaran kita. Pendengaran kita. Baik. Tengok Pakcik tulis kat papan hitam Pendengaran kita.
Siapa bagi pendengaran kita tadi? Allah bagi. Kita nak buat sendiri tak boleh. Kita nak buat macam mana cara kita dengar tadi, nak buat serupa telinga tu tak boleh. Memang kita dibuat lembaga orang buat dengan apa tadi? Dengan sana. Pakcik tan bangku tak? Dia berayun sikit. Tahan sikit baru perpaitan tak goyang. Baru kita cerita sedap sikit kan. Baik. Ini pakcik cerita saudara betul punya pakcik belajar ilmu. Mula-mula pakcik belajar. Ini pakcik belajar. Dia tok guru pakcik kenalkan pakcik gini satu-satu. Tapi dia buka bukan sekali. Dekat 20 kali dia buka. 5-16 kali dah dia buka. Sampai nak telinga nak dengar dia meluat dah. Tapi tak meluat juga. Tiap-tiap dia cakap tadi ada ilmu. Ya? Baik. Siapa tadi? Allah bagi kita samak tadi. Mendengar tadi. Okey, Allah bagi kita samak ni. Ini dua potong ni. Ini lembaga kita ni. Kita ni. Ibarat kita pakcik lah. Ibarat kita. So, saya tanpa saya dah pakcik lah. Pakcik depan nampak kan? Pakcik saya dah. Pendengaran aku dah bagi dengan kau. Tak apa pendengaran. Aku dah dengar lah. Samak tadi samak. Betul. Samak. Basar dia bagi. Basar. Basar roh. Tengok sini. Basar Nampak? Nampak. Okey basar. Basar Basar ni tadi penglihatan kita. Siapa bagi kat kita tadi? Allah bagi kita. Bukan dia bagi satu-satu. Tak ada. Hari ni hang dapat satu. Dia bagi sekali semua. Sekali semua. Tapi kita cerita balik satu persatu tadi. Apa kena mengena sifat dengan kita. Dan apa maksud sifat dengan kita. Ni kita nak tahu. Baik. Si basah dia bagi dah. Dia bagi apa lagi? Dia bagi kata-kata kat kita pula. Kata-kata dia bagi kat mulut kita ni. Kat mulut kita. Kata-kata dia bagi kat kita dah. Baik Kata-kata, pendengaran, peringatan. Baru kita jadi manusia. Manusia yang sempurna. Yang sempurna. Baik, tak cukup lagi. Satu lagi dia nak bagi. Oh, salah. Sama bahasa kalam. Kalam lebih kata-kata. Kata-kata. Kalam tadi bahasa Arab lah. Bahasa Melayu kita kata lah. Kata. Kita boleh berkata lah kan. Baik. Dia bagi kita pakai lah. Siapa bagi pada kita tadi? Allah bagi. Bukan kita boleh buat sendiri nah. Allah bagi nah. Kita kena ingat betul-betul nah. Ni pakcik tunjuk satu-satu ni. Kalau pakcik tunjuk tadi kalau saudara tak dapat fikir, tak tahu dah pakcik nak cakap lah kan. Dah habis retiak dah pakcik retiak ni. Pakcik keluar satu-satu tunjuk. Kalam tadi nah. Tinggal apa tadi? Tinggal kudrat dan iradat. Kudrat iradat tadi. Tengok nah, kudrat iradat. Kudrat iradat. Kuasa dan kehendak. Kuasa dan kehendak dia bubuh kat mana? Dia bubuh kat hidung kita. Pernafasan kita. Kuasa dan kehendak tadi dia bagi kat pernafasan kita. Kalau tidak kita tak nak kuasa. Kita nak angkat tak boleh. Nak sepak terajang tak boleh. Apa pun tak boleh. Pernafasan kita. 4 barang dia bagi. 4 barang tadi 7 lubang. Cuba saudara kira betul tak 7 lubang? Telinga 2, hidung 2 dan 4. Mata 2 dan 6. Mulut 1 7. 4 tempat. 4 tempat dia bagi. 7 barang tadi dia bagi pada 4 tempat. InsyaAllah satu hari nanti kita cerita pula 4 tempat tadi. 4 tempat kalau tak salah pakcik. Yang terlepas pakcik dah cerita dah. 4 tempat tadi dah cerita dah. Tak apalah. Tak apa cerita lah. Tak apa.
Yang kita nak cerita lah tadi, basah dia bagi pada kita. Apa kita dah buat dengan basah tadi? Dengan penglihatan kita dia bagi kita tadi. Apa kita dah buat? Inilah harta yang Allah Ta'ala bagi kat kita yang pertama sekali di dunia ini. Di dunia ini bukan di dunia luar. Di dunia ini. Ni dunia ini. Mula-mula sekali Allah Ta'ala bagi harta, inilah harta yang pertama sekali bagi kita. Itu pasal yang pertama kita kena jaga yang ni juga. Kita tak boleh jaga yang lain. Tak boleh jaga kulit ke, tak boleh jaga isi ke, tak boleh jaga dalam perut, semua tak boleh jaga. Kita kena jaga yang ni. Dia ni segala-gala pintu dia. Pintu, tujuh lubang tadi, 4 pintu dia duduk kat kita. Yang pertama-tama Allah Ta'ala ciptakan tadi manusia, ini Allah Ta'ala bagi kita dulu pakai. Supaya kita dapat menyempurnakan diri kita. Baik. Kita cakap bat ni, kita cakap bat sempurna tadi nah. Ada lagi satu barang pakcik cari tak jumpa. Tadi pakcik dah kemai dah, tak apa. Sekejap lagi pakcik ambil. Tak mana pakcik letak, pakcik lupa lah. Lupa cepat sangat. Cepat sangat lupa. Tetapi bab agama pakcik tak lupa. Pakcik cakap apa tentang bab agama pakcik tak lupa. Sedikit pun tak lupa. Itu kelebihan yang Allah bagi pada pakcik. Walaupun pakcik dapat sakit macam gini, tetapi bab agama sikit tak lupa. InsyaAllah. Semua dalam kepala pakcik. Bukan dalam badan bukan dalam bau bukan dalam lengan dalam kepala semua. Tapi tak boleh tunjuk tempat lah kan. Sah? Baik. Kita cerita balik lah. Penglihatan kita dia bagi kita. Siapa bagi? Allah bagi. Kita dah besar panjang, kita semua 18, 20, semua dah 30, 40, 50 lah umur dah. Apa kita buat penglihatan kita? Penglihatan kita. Apa kita dah buat? Kita tengok macam-macam lah kan? Macam-macam lah segala maknikam semua kita tengok. Baik pun kita tengok, yang tak baik pun kita tengok. Baik. Penglihatan dia bagi kita. Siapa bagi tadi? Allah bagi. Kita tak libatnya. Kita tak libat sendiri. Macam mana kita tak libatnya? Bayang sikit Bayang sikit apa. Biasa buka tingkap, dia kena bayang sikit. Dia berkilat sikit apa lah. Baik. Pendengaran kita. Siapa bagi? Allah bagi juga. Pendengaran kita. Kita dengar yang bukan-bukan. Kita dengar yang tak senonoh pun kita dengar. Yang senonoh pun kita dengar. Yang baik pun kita dengar, yang tak baik pun kita dengar. Tak apa. Kita dengar lah. Kita dengar. Ini 4 barang. 7 lubang tadi di 4 tempat. Baik. Apa tadi? Kalam kita. Satu-satu boleh tunjuk lah. Satu-satu ni. Ini ilmu yang pertama sekali pakcik belajar. Pertama-tama sekali pakcik belajar dengan Tok Guru tadi. Ini ilmu yang dia ajar. Oh pakcik terbuka je mata pakcik. Ui macam ni ke? Tak apa. Aku tak kira. Aku belajar juga. Baik. Dia bagi kalam pada kita. Kita dah pakai tu kalam. Kita pakai, kita buat jajak, kita menyanyi, kita joget, kita dansa, kita buat kerja, kita macam-macam kita cakap. Benda yang baik pun kita cakap. Benda yang tak baik pun kita cakap. Di mana? Di kalam kita. Di kalam kita tadi. Kalam kita duk kata-kata tadi. Duk berkata-kata tadi. Baik. Yang akhir sekali. Kuda iradat. Dia jatuh pada pernafasan kita. Pada hidung kita lah. Hidung kita. Hidung kita. Baik. Pernafasan dia bagi pada hidung. Jadi. Tujuh barang ni tadi. Dia terletak pada 4 lubang. 4 lubang. Ini saya cakap dia kena jaga tadi. Baik. Yang ni yang kata kita nak kena jaga tadi.
Baik. Tujuh sebab makna tadi, dia adalah harta kita yang Allah bagi kita pakai. Tapi dia bagi kita pakai pun, dia ada syarat dia. Bukan dia bagi pakai macam kita tak nunuh kita nak buat kan. Tak boleh, dia kena syarat dia. Syarat yang tadi, syarat lagi tak baca abang. Bila kita pakai kalam ni tadi, kalam kata-kata lah. Kita kata yang baik, kita kata yang tak baik, semua kat kalam. Kalau kalam ni tadi, dia wakil tuan rumah tadi. Dia wakil tuan rumah kita tadi. Bukan tuan rumah luar tadi. Bukan tuan rumah kita yang besar dah. Tuan rumah kita tadi. Si kalam tadi, dia wakil. Tu pasal dia kata, dalam 68 akidah iman, di atas ke mutakalimun. Kenapa tak buka bawah, tak buka kat tengah? Dia buka atas sekali. Sedar dia bagi. Tak apa. Kalau pakcik tak lupa, pakcik lupa. Pakcik cerita bab tu kan. Cerita bab ni dulu. Tujuh sebab mana ni, dia duduk pada 4 tempat. Tak pada ulang-ulang kali pakcik cakap dah. Tak payah cakap lah. Di mulut kita, 1. Hidung kita 2, 3. Telinga kita 2, 5. Mata 2, 7. 7 biji. 7 kuasa dia bagi kat kita. Kita lahir kat dunia kan ha? Sampailah kita besar, sampai kita dewasa. Ini 7 memberi satu makna pada kita yang cukup dalamnya. Baik. Kita kata yang bukan-bukan. Kita bercakap yang bukan. Tak senonoh apa. Macam-macam kita cakap. Kita bercakap yang tak senonoh pun kita bercakap juga. Yang elok-elok pun kita cakap juga. Bila kita cakap je kan ha? Dia ada ekor kat sini. Ibarat pagi tunjuk macam tu lah. Contoh pagi. Ekor. Pakcik cerita nak buat contoh-contoh yang besar tak boleh kan. Pakcik buat ni contoh. Kita kata yang bukan-bukan. Kita kata mahal putih lah, haram jadah lah, sial apa semua kan. Kurap lah apa semua kan. Macam orang Singapura cakap kurap. Dia tak cakap ni. Dia cakap kurap dengan sial. Aduh. Tengah-tengah rakam tadi, dia stop lah. Dia pakcik kena ulang balik lah sikit-sikit kan. Tak apa dia stop macam mana. Kita tak boleh buat apa dengan dia. Pakcik dia tengok mata ni, tengok dia buka. Rupanya dia stop. Tak apa. Jadi pakcik tentang gambar dengan itu tadi. Semasa umur-umur kita berdenyut-denyut, kita memuji nama Tuhan kita. Semasa umur-umur kita berdenyut-denyut, kita memuji nama Tuhan kita. Tapi bila kita sampai kat dunia, kita buka biji mata saja. Kita tengok dunia ni, kita lupa semua. Kita tak boleh ingat janji kita. Bila orang tua cerita dengan kita tadi, baru kita faham. Aku berjanji dengan Allah Ta'ala. Betul kau berjanji. Apa aku janji dengan Allah? Tiada Tuhan yang sembah. Yang disembah hanya Allah. Itu saya janji kita. Sebab itu Allah nak tuntut kita. Dia tuntut yang tu. Dia tak ada yang lain. Jadi, saudara fikir mana? Nak katakan zikir tadi, kita kena tahu. Yang katakan zikir tadi itu. Bukan kita punya ucapan. Ucapan Allah tak mau dengar. Maksud zikir tu dia mau. Maksud zikir. Allah tak mau dengar. Ucapan kita dia tak mau dengar. Dah basi dah. Itu kita ucapan. La ilaha illallah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Macam-macam lah kita berzikir tadi. Ayat dia membunyi zikir tadi. Padahal kita tak tahu pun. Kita ada ucap saja. Adakah kita nak jadi manusia macam itu? Manusia berucap.
Tapi benda yang aku mau kat hang tadi, hang tak dapat wujudkan pada aku. Allah Ta'ala cakap, hang tak dapat wujudkan pada aku macam mana hang zikir? Itu hang cakap. Zikir aku tadi mana? Itu Allah tanya kita. Apa kita jawab? Siapa? Si Kalam tadi. Dia dah berzikir ni. Si Sama dengar. Betul tak betul? Saudara tolong fikir. Betul tak betul? Tapi yang aku dengar tadi, yang dia ucap tadi, tak betul tadi. Dia kata apa? Dia kata Alhamdulillah. Segala puji tertentu bagi Allah. Alhamdulillah tadi segala puji. Maksud kata dalam bahasa Melayu ini, segala puji tertentu bagi Allah. Yang merintah sekalian alam. Sekalian alam ni dia merintah. Termasuk diri kita. Tapi Alhamdulillah tadi aku tak jumpa apa tadi. Tak pernah tengok mereka aku pun. Alhamdulillah tu yang Allah mau. Bukan yang kita nak ucap tadi Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi dia kata segala puji. Apa yang kita dah puji? Kita kena fikir. Sesuatu benda yang kita nak buat tadi, kita kena fikir betul-betul. Kita kena teroka betul-betul. Baru kita buat. Baru dia kata tadi manusia yang sempurna. Yang pakai 7 sifat makni tadi. Yang sempurna. Tapi kalau dengar orang ahli zikir, dia marah apa sih? Marah-marah lah pakcik nak buat apa. Pakcik kena cakap benar yang benar. Pakcik mengeluarkan ilmu pada hampa tadi, yang hampa duk tuntun tadi. Pakcik kena keluarkan ilmu yang benar. Hampa nak sumpah siapa aku, hampa sumpah. Aku tak kisah. Itu dia katakan zikir. Semasa umur-umur berdenyut. Masa dia dalam kandungan ibu tadi. Dia sedang berzikir 9 bulan 10 hari. Jadi kalau nak cerita waktu dia jadi 4 bulan tadi, dia macam mana? Pakcik tak tahu cerita. Pakcik tahu cerita yang ringkas dia. Semasa dia duduk dalam kandungan ni, dia jadi sifat semua dah betul, dah cukup semua dah. Dia muji nama Tuhan. Sampai dia lahir kat dunia tadi, dia buka tadi mata, lepas 3 hari doktor cakap lah kan. Lepas 3 hari tadi, buka je mata dia menangis. Dia tengok dunia dia menangis. Yang menangis lah kan. Yang tak nangis, dia tak nangis lah kan. Kenapa bila dia buka pergi mata dia menangis? Kena tengok dunia ni serabut. Dunia yang aku akan tempuh sekarang, aku akan hadapi sekarang ni, dunia dia berserabut. Dia dah tahu dah. Tapi Allah Ta'ala tutup hijab. Sampai dia lahir. Sampai dia besar. Dia lupa janji dia. Dia duduk berzikir. Tak kira hang beranak pada Yahudi ke, Kristian ke, agama apa pun, semua budak-budak kanak-kanak dalam kandungan dia sedang berzikir. Tapi bila dia keluar kat dunia saja, dia buka mata dia kan, dia tengok semua serabai semua dah. Dia menangis. Sebab dia tak boleh buat apa lagi. Angkat tangan tak boleh, apa tak boleh lagi. Dia menangis. Sampai dia hilang nangis. Sampai dia dah jadi macam ni. Dia dah jadi terbentuk macam gini dah. Badan pakcik tak buat lah kan. Pakcik buat kepala ya. Badan semua tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai, boleh pakai kat dunia pun. Tapi tak boleh bawa kat akhirat. Tak boleh bawa. Allah tak mau terima semua. Yang Allah nak tadi, 4 sifat di 7 lubang tadi, 4 sifat di. Dia terletak pada 4 lubang tadi. 1, 2, 3, 4. Itu yang Allah tuntut. Kita kena fikir lah. Bukan satu perkara senang. Kita nak semayang tadi bukan satu perkara senang. Contoh saya cakap saudara tadi, yang mana ada duduk di atas dia dah tinggi melangit tadi, turun bawah tadi. Turun tengok satu persatu. Yang saya cakap betul tak betul. Kalau tak betul, tak tahu pakai. Aku dengar hang cakap. Aku tu ambil itu lagi apa. Terima kasih. Saya tak nak marah.
Dia tak marah saudara. Pilihan saudara. Saudara nak agama, saudara dapat. Saudara tak nak, tak dapat. Ni pakcik buka satu persatu tadi. One to one. Pakcik dapat dengan guru pakcik pun satu dengan satu. Bukan pakcik dapat orang ramai duk main belajar tadi, 6-70 orang tadi, pakcik dapat seorang, tak ada. Pakcik masuk dalam bilik dan seorang-seorang dapat. Dia tunjuk kat pakcik satu. Baru pakcik terbuka fikiran pakcik. Betul pakcik pernah tanya dia. Kalau aku tahu dia cipta aku macam ni, aku tak minta dia lahir kat dunia. Kita tak minta lahir kat dunia. Tapi 9 bulan 10 hari, mak kita beranak. Wah, keluar. Kita dah besar jadi macam ni dah. Dah jadi macam ni dah. Dah jadi macam kat papa hitam ni dah. Apa kita nak buat dia sekarang? Saudara tolong tengok, tolong fikir. Apa kita dapat pada 7 sifat mani tadi? Kita kena pakai dia waktu kita nak semayang. Sebab sifat tadi kena berserah diri balik pada Allah. Tu pasal dia kena pakai sifat. Sebab nak balik pun sifat. Sifat kena serah diri balik pada Allah. Yang menjadikan dia daripada dalam perut ibu tadi. Yang dia suruh berzikir tadi. Itu yang Allah tuntut dengan kita. Dia tak tuntut kita yang lain. Dia tak tuntut ilmu Naqsabandi ke, ilmu Muhammadiyah ke, ilmu apa, dia tak tuntut. Dia tuntut yang ni. 7 orang tadi, dekat 4 lubang tadi, dia tuntut yang tu. Demi Allah saya cakap, demi Allah saya bersumpah dengan saudara-saudara pada hari ini, yang Allah Ta'ala tuntut kita ini barang. Bukan dia tuntut kita yang lain. Nak masuk neraka pun 7 barang tu juga masuk neraka. Fikir, tolong fikir. Kita dah dekat sini dah sekali. Kita dah kat sini dah. Macam mana kita nak jaga tadi? Tolonglah fikir, saya cakap. Kalau tak dapat fikir tadi, saya cakap tadi nak buat apa lah. 7 sebab manis saya beritahu tadi. Sama, basar, kalam. Dia kena jaga. Bukan kata Allah Ta'ala bagi kita pakai, kita boleh pakai sebarang-sebarang, kita boleh pakai. Tak ada. Dia kena ikut hukum ni. Tu dah. Hendaklah dinyatakan hukum-hukum sifat mani. Hukum-hukum sifat mani. Naklah dinyatakan hukum-hukum sifat mani. Iaitu sifat yang berdiri pada zat yang wajib wujud. Mewajibkan baginya suatu hukum. Hukum tu dah bagi pada kita dah. Kita nak kena hukumkan semua. Saudara fikir. Macam mana tadi kita nak jaga tadi. Bukan senang. Saya cakap ini bukan main-mainnya. Tapi saya dah belajar lama, tak kisahlah kan. Tak ada saya nak teriak depan saudara-saudara pula. Kalau ceritakan betul-betul, satu-satu ni boleh teriak, boleh menangis depan saudara-saudara. Tapi buat apa saya menangis depan saudara-saudara? Bukan saya dapat apa pun. Saudara tak boleh tolong saya. Saya menangis seorang-seorang lah. Dalam saya menangis. Pasal apa? Pasal sifat tak terjaga. Waktu sekarang saya tak terjaga sifat-sifat saya tadi. Sifat juga nak mengatakan tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Tak ada orang lain nak mengatakan tiada Tuhan yang sembah. Siapa nak kata tadi? Saya duduk kat situ. Kapok. Yang nak kata Allah, si kalam kita. Siapa saya buang lekok. Si kalam kita kata Allah. Alif, lam, ha. Adakah orang lain boleh kata Allah? So, saudara fikir. Mata boleh kata Allah? Tak boleh kata. Telinga boleh kata Allah? Tak boleh kata. Lutut kita boleh kata Allah? Tak boleh kata. Yang nak kata tadi, wakil semua. Si kalam. Wakil segala, seluruh tubuh kita wakil tadi. Si kalam bercakap. Nak kata Allah Akbar tadi. Si kalam bercakap. Sama tadi apa dengar? Dia dengar Allah. Bahasa tadi apa dia cakap? Allah. Dia buat satu pembawaan kita. Apa yang dia bawa tadi? Allah. Ini 4 orang yang nak cakap. Cuba saudara-saudara fikir. Bila kita pergi semayang, kita nak kata takbir. Siapa yang nak kata Allah? Kalam kita nak kata.
telinga dengar. Yang didengar tadi, si kalam kata betul tak betul. Tu dia main balik. Si kalam kata Allah. Si telinga dengar. Betul tak betul dia cakap tadi Allah. Betul aku dengar. Sama kata betul aku dengar. Dia kata Allah. Betul, baik, tak apa. Aku tanya si pembahawan ni tadi tak. Apa dia cakap Allah tadi betul tak betul? Ada bau tak ada bau? Allah yang kita sembah tadi ada bau tak ada bau? Bau tengik, bau wangi, bau apa? Ada bau? Tak ada bau? Tak ada bau? Betul. Betul. Si kalam cakap, si hidung cakap tadi. Kudak darat tadi. Baik. Betul. Cerita apa? Tanya si Basar. Adakah dia kata Allah tadi betul? Tanya si Basar pula. Basar apa nak cakap? Aku pun tak tahu dia cakap betul. Dia cakap tu betul aku dengar. Telinga aku dengar. Dia cakap Allah betul. Tapi yang pandang tu macam mana? Adakah dia kata Allah tu betul? Pandang aku tak tahu kan. Aku pandang ya. Aku ditugaskan aku tadi untuk pandang saja. Adakah yang dia kata Allah tadi, yang dia pandang tadi Allah tu betul? Ini kita bicara bab sifat. Tu pasal dia kata sifat tadi kita kena pakai dia. Sebab nak kata Allah pun bukan orang lain. 4 orang dia nak cakap. Saudara fikir, betul tak betul yang pakcik cakap? Telinga boleh kata Allah ke? Tak boleh kata. Dia cakap tak boleh, telinga tak boleh cakap. Hidung nak cakap pun tak boleh. Mata nak cakap pun tak boleh. Kalam tak boleh cakap. Mutakalimun. Yang paling tinggi sekali. Dia wakil semua. Sifat ni tadi, dia ada kerja dia. Betul kata tadi, dia kata Allah tadi, dia kata Allah betul. Han dengar betul tak? Betul aku dengar. Telinga cakap dengar. Aku dengar. Dia cakap betul. Betul dia cakap Allah tadi. Tapi Allah tanya tadi, betul dia tu macam mana? Itu telinga tak cakap. Aku tak tahu. Hang tanya mata. Telinga kata kena tanya mata. Allah tanya pada mata pula. Ada dia kata aku tadi betul. Aku tak dapat nak cakap lah kan. Aku hanya tengok saja. Aku ditugaskan untuk tengok saja. Apa yang tengok? Hang tunjuk dengan aku apa yang tengok? Aku tengok dia macam itu lah. Itu. Yang kau tengok tadi adakah itu Allah? Bukanlah. Nak cerita-ceritakan tadi memang betul. Bukanlah. Kalau bukan tadi, mana dia cakap tak betul lah. Kalau dia cakap tak betul. Dia kata Allah betul. Tapi maksud kata Allah tadi tak betul. Siapa kata maksud tadi? Si Basar tadi. Dia yang melihat. Sama ada aku kata Allah tu betul tak betul. Si Basar tukang saksi. Dia yang paling atas sekali. Sebab tu dia cipta mata di atas. Bukan cipta mata dekat bawah dagu. Allah tak bodoh ciptakan kita. Dia tak bodoh. Adakah manusia, kita cari manusia dalam dunia tadi, mata duduk bawah dagu. Mata duduk kat pipi. Ataupun mata duduk kat kening. Tak ada kan? Kalau ada pun satu, tak cukup syarat. Ada, tapi satu je. Tak cukup syarat. Ini saya cerita bagi tujuh sebab makni tadi, apa peranan dia tadi. Ini kita kena jaga. Kita kena jaga dia betul-betul ni. Ni saya buka satu persatu. Bila mulut kata Allah tadi, mulut kata Allah, betul. Dia kata Allah betul. Tak apa lagi. Aku tak mau tak apa lagi. Aku tanya hidung pula. Hidung dia kata ni, Allah Ta'ala tu ada bau tak ada bau? Bau wangi, bau tengik, bau apa, bau macam-macam kan? Hidung kata tak ada pula. Betul. Allah kata betul. Tanya si telinga pula. Han dengar tadi dia kata Allah tu betul tak betul? Aku dengar betul. Dengan tajuk dia apa semua cukup. Betul. Telinga kata betul. Dia kata Allah tadi betul. Balik pada Basar. Itu saya kata Basar nanti makam yang paling tinggi sekali. Tidak ada makam yang paling tinggi sekali. Basar. Penglihatan kita. Apa yang kita tengok. Apa kita dah buat. Mai Basar sini. Aku tanya hang.
Yang dah katakan kau, yang dah katakan Allah tadi, betul tak betul dia cakap? Basar nak jawab apa? Basar nak jawab apa tadi pada Allah? Dia hanya dapat melihat saja. Melihat apa yang dia lihat. Aku tanya hang, waktu dia kata Allah tadi, apa yang kau dah lihat? Dia tanya si Basar, siapa? Si Basar tadi. Kau tahu apa? Dia jawab. Aku lihat jugalah. Lihat pokok, lihat batu, lihat tangga, tak macam-macam lah. Yang ada depan aku semua aku lihat lah. Baik, aku tanya kau. Adakah aku ni tadi macam gitu ke cara? Allah tanya pada Basar tadi. Bukanlah. Kalau bukan tadi, turun balik. Turun balik kat dunia tadi. Sifat semua kena turun balik kat dunia. Sifat yang kita pakai tadi, 4 sifat tadi, 7 sifat, 7 lubang tadi, semua kena turun balik. Tak lulus. Tak lulus. Itu bab sifat saya beritahu saudara. Satu persatu saya tunjuk. Tidak ada lagi dah ilmu yang setinggi macam saya buka saudara, tak ada lagi dah. Ini bab sifat. Tapi hari ni kita dah pandang kat dunia tadi, kita tak pandang lagi dah. Mampu bila dia pasal lah. Aku kira aku ya, tak boleh. Kita kena duduk pelan-pelan, kita kena fikir. Betul tak betul? Dekat sini kita tengok diri kita terjebak, tak terjebak, diri kita tempah neraka ke, diri kita tempah surga, kita tengok dekat sini. Kita tak payah tengok dekat lain lah. Kita tak payah tengok nak kata bandi ke, ilmu tauhid, ilmu macam-macam segala ilmu, tak payah tengok. Saya cakap tak payah tengok. Saudara tengok kawan-kawan saudara, tengok tak sifat ni cukup. Itu petua saya bagi. Bukan senang nak buka petua tu. Orang minta duit tu. Zaman lah minta duit. Dia tak minta lah kan. Tapi dia buat perangai kita tahu dah. Dia minta duit kita dah. Nak buka satu-satu ilmu saudara ni. Bukan saudara yang tengok. Yang tengok YouTube saya saja. Seluruh dunia yang tengok. Yang tahu cakap Melayu lah. Dia tengok bab ni. Saya buka petua dia. Bahasa yang paling tinggi sekali. Dah udah tinggal hidung. Wakil kalam. Aku suruh hang cakap. Aku suruh hang bedai. Siapa bedai? Tangan pergi bedai. Bukan mulut pergi bedai. Hang bedai tu. Siapa yang pergi? Tangan pergi. Tangan dapat arahan daripada siapa? Daripada 4 sifat. Dia pergi bedai orang tu. Dia pun kena bedai. Yang suruh tadi siapa? Sama Basar Kalam juga. Sama Basar Kalam kerja dia apa? Kerja dia tiada Tuhan yang semua hanya Allah. Itu saja kerja dia. Dia tak suruh bedai-bedai orang. Dia suruh timuk-timuk orang, bunuh-bunuh orang. Tak suruh. Siapa yang suruh tadi? Sama Basar Kalam suruh. Sebab apa? Dia terjebak. Dia terjebak dengan jin, iblis, hantu, setan. Itu pasal dia boleh bunuh orang. Itu pasal dia boleh katuk orang. Itu pasal dia boleh nyanyi orang. Itu pasal dia boleh tipu orang. Sama Basar Kalam sudah terpengaruh dengan jin, iblis, hantu, setan. Saya buka bab sifat, no? Saya buka bab sifat. Satu-satu selerai kan. Tak ada orang buka dalam dunia. Tak ada, saya cakap. Tak ada. Terus saudara cari. Tak ada buka dalam dunia. Kalau selepas saya buka, tadi mereka buka. Bukan. Mereka buka pun, mereka cakap berapa-berapa. Tak boleh buka. Semacam saya punya buka, tak boleh buka. Semua ilmu dalam kepala saya. Bukan dalam kepala mereka, kepala saya. Saya buka saudara tadi. Satu-satu tadi. Lengkung tadi. Dia tanya satu-satu tadi. Allah akan tanya satu-satu. Apa jawab? Basar dia jawab dah. Sama jawab betul. Kalam kata betul. Mbah Wan kata betul. Si Basar kata aku tak tengok je lah. Aku tengok siapa sahabat. Dengar dia cakap Allah tadi. Betul aku dengar dia cakap. Boleh bersumpah? Bersumpah aku boleh bersumpah. Aku dengar dia cakap. Demi Allah dan Rasul aku dengar dia cakap. Allah cakap. Tapi betul kan dia cakap tadi? Masa tu Basar kena soal. Tak tahu aku tengok lah. Aku buka mata aku tengok lah. Adakah itu Tuhan kau? Aku tanya kau sekarang. Adakah itu Tuhan kau? Kenapa kau tengok tadi? Kenapa kau tengok? Kenapa kau tengok? Aku tanya kau. Bangsat. Allah Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala merontak dengan si Basar tadi. Apa kau dah tengok?
Kenapa aku tak cakap? Macam aku nak cakap. Macam mana aku nak cakap? Sebab itu takbir. Takbir yang satu suara yang paling tinggi sekali. Yang paling tinggi dalam hidup aku. Macam mana aku nak jawab? Okey, 4 orang semua masuk. Semua masuk neraka. Itu cerita bagi. Satu persatu saya tunjuk saudara. Saudara tolong ingat. Jangan lupa yang mana saya ajak tadi saudara. Satu persatu. Di sini baru kita fikir balik. Macam mana kita berzikir pada Allah tadi. Macam mana kita ucapan la ilaha illallah tadi. Kita nak berzikir, kita nak ucap pada Allah tadi. Di sini kita tolong tengok. Dia tanya seorang per seorang. Dia tanya sama, dia tanya basar, dia tanya kalam, dia tanya hidung kita. Ini 7 orang tadi aku dah bagi kat hang. Aku bagi hang pakai dah. Ilmu semua aku ajak Al-Quran. Hadis Nabi. Sabda Nabi. Semua aku dah ajak. Pasal apa aku tak mau tanya? Aku tanya Nabi, aku tak tahu Nabi, aku tak jumpa Nabi. Demi Allah, aku tak jumpa Nabi. Macam mana Nabi tu tanya aku? Kau tak mau selidik, kau tak mau selidik. Kau tak mau selidik, di mana ada Nabi pada diri kau? Saya buka ilmu ini tinggi. Tinggi setinggi-tingginya saya buka. Bukan cakap main-main saudara, bukan cakap main-main. Tengok pakcik koboi macam ni. Tapi pakcik buka satu persatu dengan hamba, terangkat punya, terangkat jubuk hamba punya. Pakcik cakap, bukan cakap main-mainnya. Sebab itu aku berani bersumpah. Kerana aku dapat ini ilmu betul. Aku sumpah kerana Nabi. Aku sumpah kerana Allah. Baru saya bersumpah. Oh, pakcik tunjuk dengan apa? Cara pakcik bersumpah. Kalau Allah tak tunjuk pada Nabi, Nabi tak beritahu pada malaikat, malaikat tak beritahu pada Tok Guru pakcik, pakcik pun terkena punca. Sabut juga. Jadi ini ilmu tadi. Pakcik yang abang menghampa tadi, hampa tengok tadi. Siapa yang ambil terpakai, siapa yang ambil terima dia, terimalah. Kalau siapa tak mau terima, pakcik tak boleh marah. Bukan pakcik cakap lembut-lembut, tidak, pakcik cakap betul-betul. Yang tak boleh terima tak apa. Mungkin hari ni tak mau terima. Mungkin besok lusa ada terima. Pikiran kita tak ada kan. Hari ni kita fikir masalah lain. Besok tak ada pikiran tu dah. Dia main balik pikiran yang pakcik abang tadi. Pakcik menunggu hampa. Selagi pakcik tak mati, pakcik menunggu hampa. Tapi pakcik tak suruh hampa belajar. Hampa dengar, hampa tengok, hampa fikir. Betul ke tak betul? Selalu pakcik buka bab sifat, tapi pakcik tak buka macam hari ni. Hari ni demi Allah pakcik tak buka. Hari ni pun pakcik buka. Satu persatu. Pakcik tunjuk dengan hampa. Demi Allah dan Rasulnya aku sumpah. Aku dapat ilmu daripada Allah dan Rasulnya. Sebab itu kau ni sumpah. Sebab Tuhan yang punya ilmu tu ada. Sebab itu kau ni sumpah. Dan dia tidak mati. Saya fikir anak, saya berani bersumpah kerana Tuhan yang punya ilmu tu masih hidup. Aku berani sumpah kerana mereka. Kalau tak kerana mereka, aku tak berani sumpah. Yang saya sumpah siang dan malam tadi, dengan saudara, ini cerita dia. Cerita sebenar-benarnya, hakikat dia. Bukan cakap main-mainnya. Terpulanglah pada saudara kan. Kalau saudara nak ikut, ikutlah. Kalau tak mau ikut, macam tak boleh buat apa. Betul cakap kita berzikir tadi, kita kena tahu cara dia. Bukan sembarang kita berzikir je. Tengok orang berzikir, kita pergi kat masjid ramai. Bagi ramai, bagi orang nampak ramai. Orang nampak nak buat apa? Orang nampak kita nak buat apa? Bukan pada Allah besok dia nak balik, dia tak balik. Ini saksi kita besok. Tu saya cakap, kita berzikir kita kena tahu apa ucapan kita ucap. Alhamdulillah. Segala puji tertentu bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Kalau hang tahu tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, hang nak pergi ucap lagi buat apa? Hang nyatakan dulu. Macam mana aku tiada Tuhan, aku mengadakan Allah, hang nyatakan itu. Itulah ucapan yang paling-paling mulia sekali.
Bukan kau nak cakap ayat itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Duk ucap, tak berhenti-henti. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi bila waktu kau sembah Tuhan, kau tak sembah Allah. Takkan kau seorang yang pembohong. Kau seorang yang penipu. Kau tipu siapa? Kau tipu diri kau sendiri. Aduh, saya fikir abang ni bukan cakap main-main dah cakap. Mak tipu kita dah tipu diri kita hari-hari dah. Tolonglah saudara fikir. Saya pun nak cakap banyak-banyak pun tadi tak boleh lah kan. Bukan pasal apa. Lagi banyak bercakap. Lagi banyak saudara fikir. Lama-lama saudara tak dapat nak fikir. Inilah tujuan sebab mana kita kena jaga dia betul-betul. Dia ibarat kain baju kita. Kita kena pakai dia. Cara pakai dia macam mana? Cara sifat daripada kita macam mana? Baik. Saya tunjuk sikit-sikit dah. Saya tunjuk habis, tunjuk sikit-sikit dah. Saya padam sikit nak. Tulis penting. Dia tulis saudara tak dapat ilmu. Yang penting saudara dapat ilmu, bukan di atas tulisan saya. Di atas saudara dapat ilmu yang saya tunjuk tadi. Baik. Sama arti yang mendengar. Cara kita nak jaga sifat Cara kita nak jaga, saya beritahu. Bila saya buka, saya cerita macam mana tak jaga sifat. Sama dia mendengar. Dia mendengar yang bukan-bukan lah. Yang tak menolong lah kan. Yang tolong dia dengar. Yang tak menolong dia dengar. Dia kena tolak. Dia kena tolak. Jangan beri masuk dalam sama. Kalau dia tak tolak sama kan, segala apa yang dia pandang, segala apa yang dia dengar tadi semua dia buat masuk. Dia masuk dalam diri kita semua. Dia masuk. Sama mendengar. Baik. Kita jaga sifat tadi. Kalam dia berkata-kata. Dia katalah PA macam tu lah, Leha macam ni lah, Zarah macam tu lah, Poyo macam ni semua kan. Tu saya cakap. Benda yang Allah Ta'ala suruh, tak suruh kita jangan cakap. Lepas tu Nabi cakap dalam hadis tadi, hendaklah kamu berdiam lebih daripada berkata-kata. Hadis. Kalam ni. Dia cakap hadis tadi, tapi dia tuju pada sini ni. Hendaklah kamu banyak berdiam daripada berkata-kata. Kan? Tapi Nabi tak cakap lah. Jaga sama macam kalam, tak cakap. Dia dah guru pula tadi. Tok guru tadi menunjukkan pada kita. Sebab apa ada guru? Sebab wakil dia. Macam kata Allah tadi. Dia wakil pada Nabi. Nabi kan menyampaikan. Masa Nabi hidup lah. Seluruh dunia dia menyampaikan. Aku menyampaikan, menyampaikan dia. Yang itulah. Nabi menyampaikan kepada kita. Bila Nabi dah mati tadi, dia tinggal wasiat dah. Okey, yang mana aku cakap macam ni, semua hang kena beritahu pada orang. Pada si Jalil, kepada si PA kata, macam itulah. Okey, Nabi menyampaikan. Pada si bawah tangan tadi. Si bawah tangan tadi menyampaikan kepada kita. Sekarang tadi si bawah tangan pun dah tak ada. Dan melencong kona ke lain semua lah. Bertahun-tahun. Nabi tengok tak ada orang boleh bawa ni. Maka dia turunkan wahyu pada Tok Guru saya. Tok Guru saya menyebarkan pada kami semua lebih kurang 2-3 ribu orang lah. Ini yang baru pakcik nak buat keluar tadi cerita satu persatu. Sebab tu cakap tadi, kita belajar agama tadi, kita kena ada guru juga. Hang belajar agama dengan siapa ni? Kita dah mati Allah Ta'ala kita. Saya belajar pada guru Ustaz Jalil. Panggil Ustaz Jalil mai. Aku tanya ni macam mana dia ajak tadi. Tanya Ustaz Jalil cakap, saya pun tak tahu saya dapat pada guru saya tu. Tu orang siapa nama? Jalil bin Ibrahim. Panggil Jalil Ibrahim mai. Dah mati semua dekat sana lah kan. Semua boleh panggil tu.
Allah Ta'ala panggil yang main lah. Cerita pendek yang tu lah kan. Cerita panjang tak tahu kan. Ada mengajak ada macam ni? Ada? Siapa suruh ajak? Tak ada. Aku dapat daripada hadis Nabi ya. Hadis Nabi cakap ni. Orang dapat daripada hadis Nabi ya. Tak dapat daripada Nabi. Tak dapat. Habis sebelah. Sebab hajak tak betul ni. Sebab hajak pada dia tak betul. Dia ni hajak pada orang tak betul juga. Lama-lama semua betul lengkap. Jadi, dah beribu tahun dah. Nabi tengok. Dia tak apa. Pada Tok Guru saya minta je. Dia minta pada Allah dan Rasulnya tadi. Kalau kau tak tunjuk jalan ni. Kalau kau tak tunjuk. Kalau Nabi betul ada. Allah betul-betul wujud. Kau kena tunjuk jalan dengan aku. Sebab sekarang aku tengok yang aku belajar kat orang semua. Dah tak betul dah. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu fikir lagi dah. Maka hari ni aku serah pada kau dua-dua orang. Kalau ilmu hang ada betul. Hang ada macam ni. Hang kena ajak aku. Baru Nabi ajak. Perkabaran-perkabaran sampai semua. Lepas tu tiap-tiap perkabaran sampai dia ada hari bulan dia. Mesti ada hari bulan. Tak ada hari bulan. Semua ada hari bulan. Sebab hari bulan tu disaksi besok. Besok di luar mampus sana disaksi besok. Betul. Nabi cakap aku ajak betul. Allah tanya betul yang ajak? Betul. Ajak apa depan ni? Betul. Jadi kita dapat ilmu tadi. Ilmu tu Itu saya cakap. Saya cakap Nabi ajak kita tadi. Kalau Nabi tak ajak, kita sambut sampai dah. Kat dunia ni. Kita ni sambut sampai dah. Kalau Allah Ta'ala kata macam ni, hang masuk neraka. Masuk neraka kita besok. Mana kita nak pergi dah. Itu saya cakap tadi. Ilmu tinggi bukan rendah, tinggi. Saya tunjuk saudara satu persatu. Daripada sama masa kalam. Kuda ada ilmu hayat. Semua saya tunjuk kat sini. Ilmu dengan hayat saya tak tunjuk lah kan. Tak apalah. Itu benang komi juga tadi. Macam gitu juga tuan-tuan. Nanti satu hari ni saya buka. Mungkin saya buka. Besok lusa ke tulat ke. Tak tentu lah kan. Tengok masa saya sihat saya buka. Kalau saya tak sihat macam ni lah. Itu saya kata tadi. Ilmu sifat mani. Sifat mani dia kena jaga hukum. Hukum tu Allah Ta'ala dah beritahu pada. Dah bagi pada kita dah. Dah bagi pada 7 lubang tadi dah. Siap-siap dia bagi kita dah. Segala hakikat, marifat, segala semua ada dalam tu. Segala kita nak cungkil keluar, tak cungkil keluar. Kalau kita cungkil keluar, dengan petunjuk Nabi tadi, kita boleh dapat. Kalau kita cungkil keluar, tanpa petunjuk Nabi, kita tak boleh dapat ilmu dia. Ilmu yang tulen kita tak boleh dapat. Ilmu yang asli kita tak boleh dapat. Ini ilmu yang asli, saya cakap. Memang orang dengar, haram jadah apa ni? Mengajak macam tu macam ni, terpekik, terpekar apa semua. Apa ilmu tinggi sangat kah? Hamai tengok. Hang tak main tengok, hang tak tahu. Hamai tengok kat aku, baru hang tahu. Ilmu tinggi ke rendah. Itu saya cakap saudara. Jadi, tak apa saya nak cakap jadi. Saya habang pesan saudara-saudara. Tolonglah jaga yang ni. Dia ada dekat 4 lubang, 7 sifat kita tadi. Kita kena jaga dia betul. Daripada kita hidup sampai mati. Ini yang Allah Ta'ala tuntut. Bukalah Quran. Bukalah apa pun. Tak ada lain dia tuntut. Dia tuntut yang ni. Asal-asal dia bagi kat kita. Itu juga dia tuntut. So kita tetap lain lah. Demi Allah dan Rasul. Saya sumpah saudara tadi. Demi Allah dan Rasulnya. Ini ilmu yang paling tinggi sekali. Ilmu saya tunjuk saudara. Ilmu yang paling tinggi sekali. InsyaAllah besok lusa saya akan buka bab lain pula. Tengok apa bab saya nak buka. Ni saya dah buka. Saya dah buat my kitab bab diri ni. Bab diri. Bukan cakap bohong. Saya tak baca lagi lah. Saya ingat saya nak baca tadi. Bila saya baca. Jadi ilmu tak keluar. Dia baca je kan. Tak apa. Hari lain saya baca bab ni saudara. Saya tak mau tulis bawah hitam. Tulis sikit-sikit je. Saya nak baca ni. Baca saudara dengar. Saudara fikir. Betul ke Nabi hantar? Haram jadah betul tak betul ni? Aku mengikut je ni. Kan? Aku tak tahu apa benda ni. Saudara tolong tengok. Tolong fikir. Betul tak betul lah. Jadi. Bab masa ni.
Tak apa lagi saya nak cakap. Saya cakap macam ni dulu dengan saudara. Ingat yang saya pesan. Jangan lupa. Jangan lupa saya cakap. Jaga tujuh sebab mana. Awal kita hidup sampai kita mati. Kita kena jaga tu. Jadi, dengan ucapan saya, pada adik-adik, kakak-kakak, pak long-maklong, pak ngah-mak-ngah, pangkat bapak-bapak pada saya, pangkat datuk nenek pada saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.